Hai semua, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada to all my believers student on the other side of the screen. Okay, so awak masih lagi bersama eTution, a free learning hub for you guys, and awak masih lagi bersama Mr. Ahmad ataupun awak boleh panggil saya Sir Ahmad untuk awak punya tutor awak for additional mathematics ataupun matematik tambahan. Okay, so class, for today's video, it's more on exercise of pilih atur dan juga gabungan. So if let's say you terskip, you termasuk video ni, this is actually our third video. So kalau korang tak ada basic understanding on pilih atur dan juga gabungan, don't worry. The previous video, on my first video adalah pilih atur, my second video adalah gabungan. Dua-dua itu telah explain the basic understanding of pilih atur dan gabungan. Dan our last video ini adalah more to exercise. So by the end of this video, korang dah boleh identify what is the difference between pilih atur dan juga gabungan. Okay, so class, without further ado, di depan saya ini ada satu soalan berkenaan dengan pilih atur, dan after we've done with this question, kita akan pergi kepada gabungan. Okay, jom. So class, kalau awak lihat dekat sini, saya bagi awak 7 huruf, which is kucing. Okey, 7 huruf ini saya perlu ambil 5 daripada 7 untuk jadikan dia as a password, untuk jadikan dia satu password. So cari bilangan cara membentuk kod 5 huruf itu. Okey, so awak perlu ambil 5 je daripada 7. So kita pergi on our first example, which our first question A, dia nak awak cari, soalan nak awak cari tiada syarat dikenakan. Maksudnya awak ada 7 letter ni, which is saya buat kat depan ini. Awak perlu ambil 7 letter ini untuk masukkan, susunkan di dalam 5 coding awak ni. Kita dah macam main coding, betul kan? Macam nak jadi hacker, acah-acah. Okey, so sekarang ni kita ada 5 tempat kosong. Apa kita nak buat sekarang ini? Kalau dia kata tidak bersyarat, so I'm going to fast forward on this example sebab dia tak ada syarat. So it's quite simple. So di sini awak boleh lihat, and kita adalah sebenarnya 7. Kita ada 7 huruf, tetapi syarat dia adalah kita hanya boleh guna 5 saja. So daripada sini awak boleh kirakan menggunakan formula pilih atur 7P5 bersamaan dengan, kalau awak kira manually, awak akan dapat 7 tanda seru per 7 tolak 5 tanda seru. Okey, so yang ini boleh tekan kalkulator. Is quite a slow process sebab awak kena tulis 7 darab 6 darab 5 and so on. Tapi kalau awak guna kalkulator, awak boleh tekan 7. Kalau awak perasan dalam kalkulator awak ada simbol darab, betul? Atas simbol darab itu adalah kita panggil permutation. Dia ada NPR. So awak kena tekan shift dulu, jangan tak tekan, nanti awak jadi lain. So dekat sini kita akan ada P, di mana P ini adalah shift darab, button darab. Okey, dan juga kita akan tekan 5. Okey, daripada sini straightforward. So bila saya tekan jawapan saya, kita nak tahu bilangan pilih atur dia adalah 7P5, dan saya dapat jawapan saya adalah 2520. Cara pilih atur 5 ni saya boleh pilih, saya boleh susun mana depan belakang semua. Daripada perkataan kucing kita 2520. So it's quite banyak. So korang tengok macam mana nak jadi hacker susah. Awak kena trial and error untuk apa? Untuk buka phone girlfriend awak, entah dia cheat on you kan. So it's quite complex. So senang cerita, cari girlfriend yang tak tipu korang. Tak payah nak jadi hacker. Okay, so sekarang ni kita pergi kepada soalan B. Soalan B ini adalah lebih kepada syarat. Kalau awak lihat dekat soalan B kita dekat sini, kod bermula dengan huruf konsonan dan berakhir dengan huruf vokal. Okay, so dekat sini, this is when the understanding come. Okay, so macam biasa saya akan buat 5 ruang. Tapi dekat sini awak tahu dia adalah konsonan, bukan vokal.
dia nak konsonan dan ini adalah vokal. Dan tengah-tengah ini, okey, tengah-tengah ini kita panggil free for all. Free for all, siapa main Call of Duty tu dia tahu Okey, free for all ni maksudnya awak boleh ambil tiga ni, ketiga-tiga ruang di tengah-tengah ini awak boleh ambil apa-apa huruf sahaja daripada perkataan daripada huruf kucing ini. Okey, so never mind, kita go slowly supaya awak faham. Okey, first thing first, untuk keluarkan ketiga-tiga ni, satu adalah konsonan, tiga ini adalah free for all dan satu adalah vokal. Kita keluarkan P, P dan juga P. Sebab kita nak buat pilihan tu sekarang, kita guna P. Okey, kita pergi kepada first dulu, konsonan. Kelas, kalau awak lihat dekat sini, saya gariskan konsonan kita color biru, K, C, H, N, G. Maksudnya kita ada 5 huruf konsonan di dalam perkataan kucing. Okey. Dan vokal, color merah saya buat, saya bulatkan U dan juga I. Okey kelas. So, sekarang ini adalah kita nak masukkan dalam kita punya jalan kerja. Okey. So, jalan kerja kita sekarang, konsonan kita ada berapa banyak sampel? Kalau lihat dekat sini, ada 5. So, kita letak 5 dan juga bawah kita letak 1. Kenapa 1? Sebab kita perlukan satu saja ruang untuk konsonan. Okey, so saya skip free for all, kita pergi kepada vokal. Okey, kelas, sekarang ini kita nak guna vokal. Vokal kita ada 2 sahaja. Tapi hanya satu ruang saja awak boleh pakai, maksudnya 1. Okey, so kelas, yang tiga ini, which is di tengah-tengah free for all, awak boleh ambil apa-apa huruf sahaja. Maksudnya awak boleh ambil dekat sini adalah sampel dia adalah 5. Okey, awak mesti tertanya, Mr. Ahmad, bukan kalau free for all ni and dia adalah 7 ke? Okey, korang jangan confuse. Kenapa dia bukan 7? Kenapa 5? Sebab apa? Sebab awak ada 7. Satu dah pakai untuk konsonan, lagi satu awak dah pakai untuk vokal. Di depan dan di belakang. Maksudnya huruf yang tinggal sekarang ni tinggal 5 lah. Sebab salah satu dah pakai di depan, lagi salah satu di belakang. So maksudnya dekat sini kita punya R adalah 3 sebab ada 3 ruang saja. So kelas, kalau awak tengok di depan kita ada 1, 3, 1. Awak tambahkan semua 1, 3, 1, awak dapat 5, meaning you on the right track. Okay, so without further ado, apa kita nak buat dengan P ni? Kita kena darabkan semua sekali. So maksudnya apa? Kita akan letak darab in between. Okey, mesti ada yang tanya, Mr. Ahmad, kenapa kita tak guna tambah? Kenapa kita kena guna darab? Okey, kelas, beza dalam matematik, kalau kita guna darab, maksudnya kita menggunakan perkataan dan. Kalau kita guna simbol tambah, maksudnya kita tengah guna perkataan atau. So, kalau saya guna darab dekat sini, saya ada satu konsonan dan 3 huruf lain dan 1 vokal. Okey, saya ubah ayat Kalau saya guna tambah, maksudnya saya punya perkataan, saya punya sentence adalah 1 huruf konsonan atau 3 huruf yang free for all atau 1 vokal. Okey, yang mana betul? Mana bunyi macam sedap sikit? Mestilah perkataan dia menggunakan dan, betul? Okey, bila menggunakan dan, awak kena guna operasi darab. Okey, so kelas, bila dah selesai ni, kita tekan dalam kalkulator. So, kalau awak lihat dekat sini, kita tambahkan semua. Kita darabkan semua. 5 darab 60 darab 2, saya akan dapat 600 bilangan atur cara saya. Okey,
Kalau syarat dia adalah depan konsonan dan belakang vokal, tengah-tengah awak boleh ambil apa-apa huruf sahaja. Okey, so awak dah nampak sekarang ni, you have the brief idea, dah tahu dah the understanding of pilih tu. Kenapa kita kena guna darab, kenapa kita nak guna tambah. Okey, nanti one of the example dalam gabungan nanti awak akan nampak bila masa kita nak guna darab, bila masa kita nak guna tambah. Okey, to give you more understanding on that one, we go to the next example. Jom. Okey, so saya bacakan soalan dekat sini. I know it's a very long question dan korang pun akan bosan tengok dekat sini kan. But it's okay. Kita ada keyword juga sebenarnya dekat sini. So kita akan bulat kepada keyword dan kita fokus on the keyword je. Suatu jawatan kuasa terdiri daripada 6 orang. Okey. Awak ada 6 orang dalam jawatan kuasa. Awak ada pengerusi, ada naib pengerusi, ada JK, ada cleaner semua kan. Okey, so sekarang ni awak perlukan 6 orang, tetapi yang fight for the position is kita ada 7 orang untuk murid lelaki dan juga kita ada 8 orang untuk murid perempuan. Okey, so maksudnya yang lain tak payah baca, tak payah confusekan diri korang. Okey, so kalau awak lihat dekat sini, keyword dia adalah 6 je position awak nak kena rebut. Yang nak gaduh ini ada 7 orang lelaki dan 8 orang perempuan nak rebut the position yang ada 6 position tu So kalau awak jumlahkan ada 8 campur 7 adalah 15 orang nak fight untuk 6 tempat kosong So sekarang ni cari bilangan jawatan kuasa yang dapat dibentuk daripada 3 orang murid perempuan. Okey, kita pergi kepada soalan A dulu. Okey, so soalan A ni is very straightforward sebab dia kata cikgu nak jadi adil. Okey, saya adalah guru di sekolah, saya nak kasih adil. Okey, kita bagi 3 adalah perempuan dan 3 adalah lelaki. So it's quite straightforward, half-half, 50-50, betul. So everybody wins. Okey, so sekarang ni daripada sini awak dah boleh lihat kita akan ada 2 group which is lelaki dan juga perempuan. So maksudnya susunan dia tak kisah, asalkan lelaki ada, perempuan ada dengan jumlah yang sama. So maksudnya kita dah tak pakai dah pilih atur. So sekarang ni dia adalah gabungan dan saya cakap sebelum video-video saya sebelum ni, saya cakap gabungan adalah lebih mudah daripada pilih atur. Maka awak dah boleh nampak dekat sini, sebab kita ada 3 lelaki dan kita ada berapa banyak lelaki keseluruhan? Kita ada 7 orang lelaki. Maka 7 orang lelaki, okey, syarat dia adalah sebab 3 perempuan dah ambil, so tinggal lagi 3. Okey, so baru 3 kan? Dan position kita ada lagi 3 tempat kosong which is perempuan. Perempuan kita ada kita ada 8 orang. Kenapa saya tulis situ? 8 orang dan juga 3 yang akan terpilih. Okey, so kalau awak lihat dekat sini, jalan kerja kita dah kind of straightforward. So awak boleh lihat, awak boleh tekan dalam calculator. So awak boleh tekan 7, shift bahagi tu akan keluar C, tekan 3. Saya dapat dekat sini ada 35 cara untuk pilih lelaki mana yang sesuai untuk dijadikan jawatan kuasa, dan juga untuk perempuan 8C3 saya dapat 56 cara. Okey, so kalau awak lihat di sini, darabkan terus, awak dah boleh dapat jawapan. 35 darabkan dengan 56, so saya dapat 1960 cara saya nak gabungkan antara lelaki dan juga perempuan. So it's quite straightforward, it's quite easy sebenarnya. Okey, B ni is quite tricky. Sebab apa? Dia soalan bagi tahu awak sekurang-kurangnya 4 orang murid lelaki. Apa maksud sekurang-kurangnya? Okey, sekurang-kurangnya ini maksudnya lelaki kena dominan ataupun lelaki kena lebih ambil jawatan kuasa tu, betul. Kita ada kalau dia kata sekurang-kurangnya maksudnya kita kena ambil 4 dan ke atas, lebih daripada tu tak boleh. So maksudnya 4 orang lelaki kena ada at least sekurang-kurangnya, betul, 4 orang. So, sekarang macam mana kombinasi kita? Kalau katakan at least 4 orang, dia boleh jadi 5 orang, dia boleh jadi semua lelaki, betul?
Okey, jalan kerja dia senang saja. Okey, ini yang membezakan, ini soalan ini yang membezakan macam mana kita nak guna, bila masa kita nak guna darab, simbol darab dan juga simbol tambah. Okey, di atas kita guna darab, betul? Okey, di bawah ni saya akan explain dekat korang. So sekarang ni sebab kita ada kebarangkalian 4 orang, boleh jadi kita ada 5 orang, bukan orang, 4 lelaki, sorry, 4 lelaki, 5 lelaki dan juga 6 lelaki. Sebab apa? Saya ulang balik, sebab dia kata minimum adalah 4 lelaki perlu ada dalam jawatan kuasa. So maka jalan kerja kita adalah, kalau 4 lelaki, maksudnya tinggal lagi 2 je kawasan, bukan kawasan, 2 tempat kosong untuk perempuan, betul? Maka kalau lelaki kita ada 7, kita dah guna 4, yang tinggal adalah perempuan 8, which is dia punya sampel number C2. Okey, kita akan pakai yang ini untuk yang pertama. Okey, so yang kedua, kalau awak lihat 5 lelaki, ulang balik proses ini. Sampel dia 7, C5, tetapi sekarang tinggal 1 je untuk perempuan, betul? Okey, so bila tinggal 1 untuk perempuan, awak akan tulis 8C1 sama dengan, okey, nanti jawapan kita akan kira pada akhir proses pembelajaran kita ini. Okey, dan last sekali adalah 6 lelaki. Maksudnya dominan, semua lelaki jadi jawatan kuasa. Maka kita akan tulis hanya 7C6 sahaja. Tapi kalau awak nak buat darab 8C0 pun boleh, tapi dia jadi sia-sia sebab jawapannya sama saja. Okey, maka daripada sini awak boleh lihat boleh jadi 4, boleh jadi 5, boleh jadi 6, betul? Maksudnya in between ini saya boleh tulis atau. Awak dah nampak sekarang kan? 4 lelaki atau 5 lelaki atau 6 lelaki. Okey, atau ni nak guna simbol apa? Itulah masa kita nak guna simbol tambah. Okey, bila kita nak guna simbol tambah itu, kita kirakan dulu untuk yang ini dulu. Okey, saya dapat 980. Yang kedua adalah kita 7C5, 8C1, saya dapat 168. Dan yang kedua, yang terakhir sekali adalah 7C6 dan saya dapat 7. Okey, so saya highlight dekat sini kawan-kawan. 980, 168 dan juga 7. Okey, so 980, 168 dan 7 ini kita kena tambahkan semua. Okey, maka bilangan dia adalah 980 campur dengan bilangan yang kedua 168 dan campurkan dengan bilangan yang ketiga. Dan terakhir sekali, jawapan awak adalah 980 campur 168 campur 7 dan awak dapat dekat sini adalah 1155 cara gabungan awak antara perempuan dan juga lelaki dengan syarat apabila minimum dia 4 orang untuk lelaki saja. So dia boleh jadi 4 atau dia boleh jadi 5 atau dia boleh jadi 6. So bila awak nampak ada atau ini, maksudnya awak kena tambahkan setiap kebarangkalian atau setiap gabungan yang awak dapat ini. Dan awak dapat total dia adalah 1155. Okey, so sekarang awak dah nampak dah macam mana kita nak gunakan simbol darab dan juga bahagi untuk gabungan dan juga pilih atur. So kelas, that's all about kita punya understanding on gabungan. So now you know bila kita nak guna the symbol of plus and also bila kita nak guna symbol of multiplication. So awak kena tahu bila nak guna dan atau. Okay, so that's it. That is the example of for our video today. So if let's say you like my video, you like my teaching, please
click like, and if let's say you want to follow us on eTuition Free Learning Hub, so please subscribe to get all the notification, all new tutors yang coming, yang upcoming, and so on lah. Okay, so if let's say I need to improve, please put a comment down there so that I can become a better tutor for you guys in the future. Alright, so I'll see you guys on the next video. Thank you so much. Bye.